Oke, silakan Ustaz ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sebelah petang, yaitu sambung sebelah pagi tadi ialah ke-23, agenda yang ke-23 ya. Agenda yang ke-23 iaitu ucapan awal. Ucapan awal. Ya, semua pelajar sedang buat persiapan. Ya. Doaku untukmu Ibu, sentiasa meniti di bibirku. Boleh kita buat menunggu pengadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nifadia Salim, kelas 2/10 Sanawi. Datang daripada Sekolah Azizan Foundation School, Mukim Napradu, Daerah Kopo, Wilayah Patani. Hari ini saya akan memberi ucapan awam tentang ibu bapa. Ibu bapa merupakan insan yang paling rapat dan dihormati dalam institusi keluarga. Mereka banyak berkorban dalam membesarkan dan memberi didikan kepada anak-anak. Mereka tidak pernah meminta atau mengharapkan balasan atau bayaran. Perkorbanan dan kasih sayang yang mereka memberikan. Islam mengajar agar anak-anak mentaat kepada ibu bapa dan berkorbanan kepada mereka. Bahkan Rasulullah SAW tidak mengiktiraf orang yang tidak menghormati kepada ibu bapa. Menderhaka kepada ibu bapa merupakan maksiat yang besar yang akan dibalas dengan segera di dunia ini. Menderhaka kepada ibu bapa merupakan dosa yang besar dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang anak-anak melawan dengan ibu bapa dengan nada yang kasar yang boleh menyatu hati seperti perkataan dan sebagainya. Perkara ini mungkin dapat kecil, namun Allah Subhanahu wa taala tetap meninggalnya agar manusia menggambil perikatan dalam menjaga adab dan sebagai batas-batas dan aturan yang perlu diikuti demi keharmonian hidup. Kita sebagai anak pastilah bertaat kepada ibu bapa, berbuat baik dan cakap dengan lemah lembut dan berdoa kepada mereka. Akhir kata, orang yang derhaka kepada ibu bapa, dia tidak berjaya di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lepas itu tadi ialah agenda yang ke-23. Bacaan awal. Dan seterusnya agenda yang ke-24 iaitu ketebah. Agenda yang ke-24 baca ketebah. Ketebah di kali ini iaitu Abdul Halim Daud. Abdul Halim Daud. Pihak majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sidang Jumat yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada ahli Jumat sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan arti mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan pesanan takwa yang diberikan setiap Jumat ini terus memperkukuhkan diri kita menjadi muslim yang sejati dan redha dengan hukuman Allah. Sidang Jumat yang berbahagia, hidup ini tidak terlepas daripada kecubaan dan ujian. Bahkan kecubaan dan ujian itu merupakan sunnatullah di dalam kehidupan ini. Manusia akan diuji di dalam kehidupannya, baik dengan perkara yang tidak disukainya atau perkara yang senangnya. Beberapa hari yang terlepas hingga sekarang umat manusia telah mengalami penyakit wabak yang menular dan merebak, yaitu virus corona COVID-19. Ini adalah ujian atau kecubaan dari Allah kepada hamba-Nya yang berada di dalam dunia ini dan yang beriman agar memperlihatkan keadaan atau status sebenar keimanan mereka, kerana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Maksudnya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai seorang muslim yang beriman, dipercayai kepada dan percayai kepada Allah, yakinlah bahawa setiap perkara yang terjadi, baik buruk, suka atau kesenangan atau kesusahan, semua ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Itu adalah bukti kebesaran Allah Ta'ala. Yakinlah dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia, di hari ini banyak peristiwa yang berlaku yang membinasakan individu dan masyarakat, sama ada kita sedar ataupun tidak. Pada masa ini penduduk seluruh dunia seperti Amerika, China, Itali, Spanyol dan lain-lain lagi, sama juga Malaysia dan Thailand, berada di dalam keadaan takut dan sesetengah tempat menjadi kelam kabut kerana kemunculan mengejut virus corona atau wabak kuman COVID-19 yang membawa penyakit menular dan merebak sehingga ratusan ribu yang terkena, puluhan ribu yang mati dan ratusan ribu yang disembuh di seluruh dunia ini akibat darinya COVID-19 yang tersebut. Wabak kuman yang pelik ini dipercayai terdapat dalam binatang liar seperti kelawar, ular dan tenggiling. Apa yang pelik lagi ialah kuman ini lebih cepat membiak di dalam tubuh badan mereka yang memakankan makanan yang haram. Penyakit ini boleh berjangkit dan boleh membawa mati secara beramai-ramai dengan cepat. Malah tidak ada ubat pula yang boleh mematikan segera kuman yang pelik ini kecuali dengan keizinan dan kasihan belas Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan banyak makanan yang halal lagi baik yang sesuai untuk manusia. Bagaimanapun terdapat sebahagian manusia suka makan rezeki yang haram, harta yang batil, makanan yang haram, kotor dan jijik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli zinabin minas sibai wa an kulli zi mikhlabin minat tayr." Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakankan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencekam. Sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya kehidupan kita di dalam sebuah negeri atau sesebuah kampung, maka hendaklah kita jadikan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tentu kita akan diberkati dan dirahmati oleh Allah sepanjang masa. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh
walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, dan sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membukakan kepada mereka pintu-pintu pekurniaan dan yang melimpah-limpah keberkatan dari langit dan bumi. Tetapi mereka dustakan Rasul kami, lalu kami timpa mereka dengan azab seksa disebab apa yang mereka telah dilakukan. Allah juga menyuruh kita sentiasa bertaubat bagi membersihkan jiwa dan roh daripada gangguan nafsu liar sebagai langkah ikhtiar menyekat kuman atau virus yang kelihatan semakin dahsyat dan menakutkan yang melandakan di dunia hari ini. Maka saya menyuruh seluruh umat manusia melakukan solat hajat, baca yasin, kunut nazilah, beristighfar, bertasbih, salawat kepada Nabi serta berdoa memohon keselamatan dan perlindungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kesehatan dan mempermudahkan usaha rawatan. Oleh itu, marilah kita mengambil berat. Supaya diri kita sendiri, ahli keluarga kita dan ahli kampung kita hidup selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa menyucikan diri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din wa dammir a'da'aka a'da ad-din. Waj'al hadzal baladan aminan mutma'innan wa sa'iri biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu yaghfir lakum wattaqullaha yaj'al lakum min amrikum makhraja wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Waalaikumsalam. Begitulah. Yang lepas itu tadi ialah ucapan bacaan khutbah dari pelajar kelas 3 Sarawi. Maka pihak majlis banyak mengucap ribuan terima kasih. Dan seterusnya agenda yang ke-25. Agenda yang ke-25 iaitu baca cerita dari gambar yang disampaikan oleh Salwa Samsudin. Pihak majlis dengan hormatnya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan dan pengadil-pengadil yang dihormati. Perkenalkan, nama saya Salwa Samsudin. Saya dari kelas 1/10 Sanawi. Kali ini saya akan membawakan cerita gambar berseri dengan judul Ketika Pak Man Kala Diam. Pak Man Kala adalah jam besar kota Kalalah yang sangat terkenal. Arka dan ayahnya selalu merawat Pak Man Kala. Hingga pada suatu hari, Pak Man Kala berhenti bergerak dan diam. Apakah Arka dapat menemukan cara agar Pak Man Kala bisa bergerak kembali? Anda diundang untuk menonton dan mendengarkan Ketika Pak Man Kala Diam. Bing bang bung, sebuah jam bernama Pak Man Kala berdiri di tengah kota Kalalah. Pak Man Kala sangat istimewa. Bing bang bung. Pak Man Kala mengatur waktu agar penduduk kota tidak terlambat. Ayah, Arka dan Meong tinggal di dalam menara Pak Man Kala. Ayah mempunyai pekerjaan yang sangat penting. Ia menjaga Pak Man Kala. Pada suatu siang, ayah berangkat keluar kota. Ayah berpesan kepada Arka, sebelum pukul 3 sore, Arka harus meminyaki mesin Pak Man Kala. Bing bang bung. Arka masih mempunyai banyak waktu. Ia ingin bermain dulu. Arka masih mempunyai banyak waktu. Ia pun berkeliling kota Kalalah. Arka bersenang-senang. Ia melakukan banyak hal seru. Hari sudah gelap, si Meong menguap. Arka melihat sekelilingnya. Wah. Hei, ada apa dengan penduduk kota Kalalah? Mengapa semua orang mengantuk? Jam berapakah ini? Oh, tidak. Pak Man Kala rosak. Arka lupa meminyaki mesin Pak Man Kala. Arka segera meminyaki mesin Pak Man Kala. Pak Man Kala tetap diam. Oh, mungkin buat mesin Pak Man Kala perlu dikencangkan. Pak Man Kala masih diam. Tidak, apa lagi yang harus Arka lakukan? Aha, Arka ingat ayah selalu memutar tuas Pak Man Kala. Tuas diputar satu kali, Pak Man Kala berbunyi keras. Bing, tuas diputar 2 kali, Pak Man Kala berbunyi semakin keras. Bang, tuas diputar 3 kali, Pak Man Kala berbunyi lebih keras lagi. Bung, bing, bang, bung, bing, bang, bung. Arka Pak Man Kala kembali berbunyi. Oh, ia sangat lelah. Keesokan harinya, bunyi Pak Man Kala membangunkan Arka. Bing bang bung, bing bang bung. Bunyi Pak Man Kala memenuhi seluruh kota. Penduduk kota pun tampak sibuk seperti biasanya. Ah, lihat, ayah sudah pulang. Arka senang sekali. Selesai sudah cerita saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bing, bung, tang, ting, tung. Begitulah pihak majlis, banyak ucap ribuan terima kasih dari adik tadi. Alhamdulillah. Dan seterusnya agenda yang ke-26. Agenda yang ke-26 iaitu ucapan awal yang disampaikan oleh Fitri Salam. Kelas 2 Sanawi. Pihak majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera saya ucapkan barisan intelijensia yang adil lagi bijaksana dan para penontonnya dikasihi sekalian.
Perkenalkan, nama saya Fitri Salam, kelas 2 Sanawi. Tampilnya saya di sini pada hari ini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Muafakat Mencegah COVID-19. Kerana negara kita memerlukan kerjasama masyarakat bagi membendungi wabak yang serius ini. Sebelum saya mendapat lebih jauh lagi, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, muafakat bermaksud seia sekata dan setuju dalam semua perkara yang dibuat secara bersama. Mencegah bererti mengikhtiarkan supaya tidak berlaku atau menghalang. Manakala virus bermaksudnya sejenis kuman yang lebih halus daripada bakteria yang boleh menyebab penyakit kepada manusia. Oleh itu, tajuk ini bermaksudnya seia sekata dalam menghalang virus corona yang membawa penyakit kepada manusia. Seperti yang kita tahu bahawa pandemik COVID-19 masih menjangkiti negara kita. Angka korban positif dan kematian semakin meningkat setiap harinya. Saya di sini tidak bosan untuk mengajak teman-teman sekalian untuk menaati protokol kesihatan yang disarankan para ahli medis. Para penonton yang dikasihi sekalian, virus ini mudah meropak daripada penghidap COVID-19 melalui batuk, bersin dan sentuhan. Ia boleh tersebar dan menyerang organ pernafasan orang yang berada berdekatan. Langkah proaktif bagi membendungnya adalah memakai pelitup muka, elok sentuhan dan penjarakan sosial. Ia dapat memutuskan rekayaan jangkitan dalam kalangan orang awam. Selain itu, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk mendoakan saudara dan saudari kita yang terjangkit COVID-19 serta mereka yang sudah meninggalkan kita. Semoga yang sakit cepat sembuh dan mereka yang wafat ditempatkan sisinya. Sekian yang ingin saya sampaikan, biarlah ini menjadi perhatian untuk saudara-saudari. Sampai di sini dulu pidato saya. Sebelum berundur, ingin saya tegaskan bahawa kita harus muafakat bagi mencegah COVID-19 ini sebelum terlambat. Kerana bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Izinkan saya sudah pidato saya dengan serangkap pantun. Jalan terus jumpa payah, tak ikut kata salah arah. Coronavirus amat bahaya. Bersatu kita duduk di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Corona. Sekarang ini sangat merebak. Oleh itu, sama-samalah kita agak jaga setiap. Dan seterusnya agenda yang ke-27. Agenda yang ke-27 iaitu baca khutbah dari Muqta Makli. Majlis dipersilakan. Sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Mukhtar Mali, wakil daripada kelas 3 Sanawi. Hari ini saya hadir untuk membaca khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'ala al-iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi ismihi wa sirajan munira.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum turhamun. Sidang jemaat rahimakumullah, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan menyeru kepada sidang jemaat yang dikasihi sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa serta melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah tanggungjawab memilih pemimpin. Sidang Jumaat yang dihormati Allah sekalian, mengapakah kita diwajibkan memilih pemimpin dan pemimpin bagaimanakah yang dikehendaki? Untuk menghasilkan soalan tersebut, marilah sama-sama kita renungkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dalam pengertian di bawah ini. Pertama, memilih pemimpin adalah satu tuntutan dalam agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana salasatun fi safarin falyu'ammaru ahadahum." Maksudnya, apabila 3 orang berada di dalam keadaan musafir, maka hendaklah mereka melantik salah seorang menjadi ketua. Hadis ini menjelaskan bahawa pentingnya melantik pemimpin sebagai memastikan wujud keselarasan tindakan dalam kehidupan kaum muslimin. Pemilihan pemimpin merupakan satu bentuk penyaksian yang perlu dipenuhi dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-282 yang berbunyinya, wala ya'basy syuhada'u idza ma du'u. Maksudnya, dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Kita bertanggungjawab untuk memilih pemimpin terbaik yang akan membawa kebaikan kepada agama, masyarakat, negara dan umat Islam seluruhnya. Kedua, kita diwajibkan memilih pemimpin adalah kerana untuk mencari pemimpin yang terbaik. Antara ciri-ciri pemimpin yang terbaik adalah orang yang berilmu, pengetahuan yang luas, berkemampuan tubuh badan dan fizikalnya, serta bersikap dan kepribadian yang tinggi. Sifat-sifat ini dapat dilihat pada pribadi Nabi Musa alaihissalam dan penglima Talut ketika mereka mula diberikan tanggungjawab. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-26 yang berbunyinya, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Maksudnya, salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayah, ambillah dia Musa menjadi orang upahan mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Sedang Jumaat yang dikasihi sekalian, mengakhir bicara khutbah kali ini, dapatlah kita rumuskan beberapa pengajaran untuk menghiatkan kita sebagai umat Islam dalam menghadapi pemilihan. Antaranya, 1, kita umat Islam hendaklah beriman dan yakin bahawa pada hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempersoalkan semua amalan dan tindakan kita, termasuklah tanggungjawab memilih pemimpin. Kedua, kita umat Islam hendaklah sentiasa menjaga akhlak sebagai seorang Muslim sepanjang berlangsungnya kempen pilihan raya. Yang ketiga, kita umat Islam hendaklah memilih pemimpin yang bersikap, berkepribadian yang tinggi, berilmu, berkemampuan memikul tanggungjawab, yang mampu membawa kesejahteraan kepada masyarakat supaya selamat dari berbagai
kerusakan dan bala bencana dalam kehidupan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الورد. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Akhir solat. Kamak lalu terbilah. Ya. Ya, boleh. Nanti lepas ni suruh email pilih hak mana, nak hak mana boleh. Suruh pada email. Ya. Dan seterusnya kepada agenda yang ke-28 iaitu ketebah juga. Ketebah kali ini disampaikan oleh Nur Fan Watih. Fan Watih kelas 3 Sanawi. Majlis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nurfan Watih dari kelas 3 1 Sanawi. InsyaAllah tajuk khutbah saya kejadian manusia. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min ma'in mahin thumma ja'alahu nutfatan fi qararin makin. Asyhadu an la ilaha illallah الذي فضل على سائر الحيوان بنعمة العقل والبيان واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعث إلى الإنس والجان الهادي إلى طريق الخير والإحسان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي عملوا بسنته وتمسكوا بالقرآن والفازوا بالرضوان والغفران. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, tiada syak lagi bahawa kejadian manusia itu bukan daripada permata intan dan berlian. Bahkan manusia itu telah dijadikan Tuhan daripada air mani, maka daripada percampuran mani ibu bapa tadi telah dijadikan pula seketul darah yang beku. Selepas itu dijadikan seketul daging yang pejal, kemudian dijadikan tulang-tulang, maka barulah diliputi dengan kulit yang berbentuk merupakan seorang manusia yang ada mempunyai anggota-anggota yang cukup sempurna. Semasa di dalam perut ibunya tadi, Tuhan telah memerintahkan kepada seorang malaikat untuk menentukan kadar rezekinya, umurnya serta amalan-amalannya, juga keadaan nasibnya sama ada bahagia atau celaka.
Apabila cukup masanya, lahirlah suatu tubuh yang berbentuk manusia itu ke dalam dunia ini dengan membawa sebiji kepala, sebiji mulut, sebatang hidung, sepasang telinga, sepasang mata, sepasang tangan dan sepasang kaki. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, oleh kerana itu maka Tuhan telah mengurniakan kepada manusia sebiji mutiara yang paling berharga sekali, iaitu akal. Dengan sebab akal itulah maka Tuhan mendatangkan taklif, yakni bebanan, dan meletakkan tanggungjawab ke atasnya supaya hidup dengan berdasarkan agama. Orang yang tidak berpandukan agama maka hidupnya akan terumbang-ambing tengah awang-awang, tidak tentu ke arah mana yang hendak ditujunya, dan tidak ada suatu agama yang paling terpuji di dalam dunia ini selain daripada agama Islam, yang ada mempunyai undang-undang yang lengkap maupun dalam soal beramal ibadah, perihal kemasyarakatan, susunan ekonomi, pergaulan, perniagaan, siasah, nikah kahwin, jenayah dan sebagainya. Namun ada setengah manusia telah menyalahgunakan nikmat-nikmat yang tersebut, yakni nikmat akal. Dia telah merosakkannya dengan cara menghisap candu, ganja, dadah atau minum arak dan sebagainya. Ia tiada sayang kepada dirinya sendiri, walhal agama Islam telah mengutuk mereka yang melakukan kesalahan tersebut. Dengarlah apa kata firman Tuhan di dalam Al-Quran yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surahul Azim. Maksudnya, jika sekiranya kamu mensyukuri nikmat aku, maka aku akan tambahkan lagi. Tetapi jika kamu ingkar, yakni kamu salah gunakan, sesungguhnya siksa aku amatlah pedih. Sesungguhnya malu benar kita kepada Tuhan jika sekiranya kita tiada mahu berterima kasih dan mensyukuri nikmatnya. Ingatlah tuan-tuan, bukan sedikit nikmat dan rahmatnya yang telah dicurahkan ke atas kita sejak lahir ke dalam dunia ini sehinggalah ke hari ini. Tetapi kita masih lagi berdegil, masih lagi tidak sedar dan insaf. Walhal Tuhan belum pernah meminta apa-apa balasan dan pemberian daripada kita. Cuma disuruh kita mengerjakan amal ibadah terhadapnya. Seolah-olah itulah dia suatu tanda bakti kita untuk mengucapkan terima kasih dalam sehari semalam 5 kali kepadanya. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Surahul Azim. Maknanya, dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya beribadat kepada aku. Dalam surah Yasin juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Maksudnya, adakah tidak pernah aku membuat perjanjian dengan kamu wahai manusia bahawa janganlah kamu menyembah syaitan kerana ianya menjadi musuh yang ketat bagi kamu. Hendaklah kamu sembah kepada aku yang sebenarnya. Inilah dia jalan yang betul dan selamat. Dia demi sesungguhnya sangat banyak golongan yang masih sesat di antara kamu, maka belumkah lagi kamu mahu berfikir? Sidang hadirin yang dirahmati Allah, meskipun ada sebilangan manusia yang sentiasa mengerjakan maksiat, berbuat durhaka kepada Allah, mengembalakankan ajarannya, melanggar segala tintah perintahnya, maka Tuhan tetap bersifat kasih sayang terhadap hambanya. Belum pernah dikenakan catuan tentang rezekinya, tetap berjalan terus. Anak, entah berapa ribu pikul makanan yang sudah dirasainya, entah berapa ribu giling air yang sudah diminumnya, entah berapa puluh ribu batu yang pernah ia menjelajah di atas muka bumi ini. Tidak pernah dikenakan cukai perjalanan, tidak putus-putus air, tidak putus-putus nikmat yang Tuhan berikan kepada kita.
Buktikan ininya Tuhan memberi pinjaman nikmat mata, telinga, mulut, lidah, kaki dan sebagainya. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Surahul Azim. Mafhumnya, sesungguhnya kami mempermuliakan, yakni meninggikan taraf anak-anak Adam, yakni manusia. Di samping itu kami berikan segala kemudahan kepada mereka itu maupun di laut atau di darat. Kami kurniakan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik. Sementara itu kami anugerahkan kepada mereka macam-macam kelebihan yang tak dapat dirasai oleh makhluk-makhluk yang lain. Kita misalkan, wahai saudaraku, sekiranya Tuhan tarik balik segala nikmat-nikmatnya yang dipinjamkan kepada kita tadi, bagaimana agaknya masa itu jika mata dibutakan, jika telinga dipekakkan, jika akal kita tidak waras, kaki dicapekkan, jika tangan menjadi kudung, segala harta kekayaan dihapuskan. Di masa itu tidak guna lagi kita menyesal. Tidak berfaedah kita menangis walaupun mengeluarkan air mata darah. Oleh itu, marilah kita bersama-sama kembali ke pangkal jalan. Marilah kita menyediakan bekalan kita untuk berlayar ke negeri yang jauh, patuh kepada segala tintah perintah Allah selagi ada hayat di kandung badan, selagi pintu taubat belum ditarik kembali. Janganlah kita bertangguh-tangguh lagi. Ayuh bersiap sedia kita, kerana belum kita mengetahui bilakah Malikul Maut akan merampas nyawa kita. Kita tetap akan menghadap alam akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jin wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil masabil ghurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa akil kafarat wal mubtadi'ata wal musyrikin wa kullaman huwa وعدو للدين. اللهم وفق سائر الوزراء والأمراء والقضاة والعمال بالعدل ونصرة الدين والعمل بالشريعة المطهرة في كل حين. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولا ذكر الله جزيلا.
Okay. Ya, banyak terima kasih. Nanti saya ikut dulu. Wah, siapa dah boleh awal sungguh ni. Awal sungguh ni. Ya, seterusnya agenda yang ke-29 iaitu ucapan awal yang disampaikan oleh Fauzan Janguk. Ya, majlis dengan hormatnya dipersilakan. Apa dia ada ajak tak dia tu? Siapa awal ni? Bulan 6 tanam padi, Halo. bulan 8 haru sura. ถ้าเธอนั้นเป็นคนดี พี่คนนี้ก็จะรอ Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kamal Abdul Wahab sebagai pengarah Sekolah Aziztan, yang kami hormat Dr. dari Rajaphat Jala dan guru-guru yang dikasihi. Yang kami muliakan teman-teman yang ada dalam meet serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita dapat bersua muka pada hari ini. Kepentingan mempunyai hobi yang menguntungkan adalah tajuk pidato yang akan saya sampaikan buat hadirin semua. Hadirin dan hadirat sekalian, hobi merupakan sesuatu aktiviti yang dilakukan pada waktu senggang. Hobi boleh dilakukan tidak kira di mana jua, sama ada di dalam maupun di luar rumah. Banyak kepentingan hobi dan faidah yang boleh kita peroleh daripada hobi yang kita lakukan setiap hari. Kita boleh memanfaatkan kepentingan dan faidah itu pada masa hadapan. Contohnya, hobi yang menguntungkan ialah melayari internet, membaca buku dan juga membaca surat khabar. Kita boleh memanfaatkan hobi ini dengan menambahkan ilmu dari segi pengetahuan am dan juga tentang isu-isu semasa. Kawan-kawan sekalian, hobi boleh dilakukan oleh semua golongan masyarakat, tidak kira yang tua maupun yang muda. Ini kerana terdapat banyak hobi yang boleh dilakukan oleh semua golongan masyarakat. Contohnya, bersukan atau bersenam. Ini juga adalah hobi yang menguntungkan kerana ia dapat menyihatkan badan bukan sahaja setakat kesihatan fizikal, malah kesihatan mental juga. Selain itu, bercucuk tanam juga adalah satu hobi yang sangat menguntungkan. Bak kata pepatah, berbudi kepada tanah pasti akan mendapat hasilnya. Dengan hasil tanaman tersebut, kita boleh menjualnya untuk menambahkan pendapatan. Di samping itu, kita juga dapat mengurangkan suhu cuaca yang kini menjadi semakin panas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kami mengucap ribuan terima kasih. Okay. Dan seterusnya agenda yang ke-30. Agenda yang ke-30 iaitu baca ketebah. 30 sudah. Sudah dah. Okay. Habis dah. Iaitu agenda yang ke-31. Sebagai agenda yang terakhir. Ya. 31 agenda
31 sebagai agenda yang terakhir iaitu sarahan. Sarahan pada kali ini disampaikan oleh Ulia Dolah dari kelas 3 Sanawi. Pihak majlis dengan hormatnya dipersilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak udah di balik batu, jangan ditangkap dengan jala. Dirikan sembahyang 5 waktu, dia rukuk. Dari sekolah Ristan, Cik Kamal Abdul Wahab, yang berbahagia para hakim yang adil dan bijaksana, dan yang tidak terlupa kawan-kawan dari sekolah Azizkan yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan saya Ulia Dolah, kelas 3 Sanawi. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, siapa kita? Kemanakah kita akan pergi? Dan untuk apa kita di dunia ini? Maka izinkan saya memberi sebuah pidato tentang kepentingan salat. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, salat adalah salah satu jenis ibadah bagi para pemeluk agama Islam yang membentuk perkataan dan perbuatan. Dengan diawali oleh gerakan takbir dan diakhiri gerakan salam. Kedudukan salat dalam Islam ialah rukun Islam yang kedua. Salat adalah salah satu ibadah yang istimewa kerana diperintah pelaksanaannya daripada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung menurut syariat Islam. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, yang kita sudah tahu, solat yang wajib ke atas orang yang baligh dan berakal sebanyak 5 kali sehari pada waktu-waktu yang tertentu ialah subuh, zuhri, asri, maghrib dan isya dipanggilkan solat fardu. Seperti hadis tersebut, salli salati waqtiha. Maksudnya, kerjakanlah solat tepat dalam waktunya. Saudara sekalian, kita mesti solat dalam waktu, beramal. Tetapi kita baru nak solat kerana kita mementingkan dunia pada solat. Walizazubillah, semoga jauh daripada kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, bagi orang yang tinggal solat, dia akan masuk ke neraka Jahannam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sadaqallahul azim. Bermaksudnya, maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli sembahyang, mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyang. Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, begitulah kita mesti salat dengan tepat. Jangan berlalai-lalai kerana salat itu sama. Kalau berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita kata akhir, maka kita diulangi agenda yang tertinggal tadi dua agenda. Kalau ada iaitu agenda bilangan yang ke-6, yang ketebah iaitu Anas Makjite, kelas 3 Sanawi. Ada tak? Yang ke-6 iaitu ketebah, iaitu saudara pelajar bernama Anas
Mak Yita. Ada? Ada. Sekali lagi, sebagai kali yang terakhir, baca ketebah iaitu Anas Mak Yita, kelas 3 Sanawi. Kalau ada pihak majlis dipersilakan. Ada. Dan satu lagi iaitu agenda yang ada. Sekali lagi ketebah iaitu Ikhwan Sulung, kelas 3 Sanawi. Panggilan kali yang terakhir, agenda yang ke-9, baca ketebah yang disampaikan oleh Ikhwan Sulung, kelas 3 Sanawi. Majlis dipersilakan. Tak ada. Maka tak ada, kita diakhiri hari ini semua agenda yang telah selesaikan. Maka sebelum daripada akhir ini, saya akan dijemputkan oleh Ustaz Dania untuk ucapkan tutup majlis pada petang hari yang mulia ini. Dengan hormatnya dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum daripada kita tutup majlis, saya silakan tim acang dari Raja Pak Jala untuk memberi komen tentang pertandingan yang telah berlangsung. Dipersilakan. Suaranya Acang. Okey. Halo, test. Tak ada niat nak balik tak? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Yang saya hormati kepada pengurus sekolah asistan bersama dengan Ustaz dan Ustazah dan rakan sekerja saya di Universiti Raja Pahat Jala. Begitu juga saya mengucapkan selamat petang kepada peserta pertandingan semua yang masuk bertanding pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, majlis kita sampai ke penghujungnya. Jadi untuk petang ini, saya sebagai wakil daripada pensyarah Raja Pahat Jala untuk memberi sedikit ucapan, nak kata komen tu takut juga saya ni dah sebab tak salah ke apa dah. Begitu, Alhamdulillah. Jadi syabas kepada sekolah asistan, sama ada pentadbir atau dan juga kepada guru-guru yang mana berjaya mengadakan majlis pertandingan pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi untuk
patah kata saya mengenai dengan isi pertandingan. Saya nak memberi secara umum, iaitu isi pertandingan tadi Ajar Farida jadi memberitahu dalam keadaan isi pertandingan okey, baik, dan mengenai dengan penggunaan bahasa yang mana diberi utamakan kepada bahasa Melayu. Jadi alhamdulillah hari ini semua menggunakan bahasa Melayu, dan saya tengok di sini jadi alhamdulillah kebanyakannya penggunaan bahasa dari segi tata bahasa itu betul, namun ada juga sedikit mengenai dengan sebutan kata yang mana di pengakhiran di penyebutan kata kurang jelas, seperti perkataan puluh jadi pulus, banyak jadi banyak, gitu. Jadi perkataan menutup jadi menutup. Jadi penyebutan kata di akhir perkataan tu kurang jelas lagi, ada sebahagian lah, bukan semua. Jadi di sini saya dari di sisi lain saya saya memberi satu pujian kepada pihak yang memberi latihan kepada pelajar, menyebabkan pelajar itu mengambil berat tentang penggunaan bahasa. Cuma sedikit saja di akhir kata, insya-Allah kita meningkat lagi pada masa-masa akan datang, insya-Allah, supaya penyebutan kata bahasa Melayu lebih lagi jelas, insya-Allah. Dan mengenai dengan penggunaan gaya dalam syarahan, gaya dalam memberi pengucapan awam dalam kadar yang baik, dan saya tidak nak memberi banyak komen tentang gaya, hanya saya tadi diterima amanah mengenai dengan bahasa. Baiklah, untuk hari ini apapun saya mengucap tahniah kepada semua yang mana berjaya untuk mengadakan majlis pada hari ini. Dan sama saya setuju dengan Encik Farida tadi, dia kata kita anak-anak sudah menang untuk menang diri sendiri, yang mana berani untuk masuk bersama dalam pertandingan ini. Dan apapun keputusan di hari ini, saya juga mendahului dengan mengucap tahniah kepada pemenang dan juga tahniah kepada orang yang tidak menang kerana berjaya membawa diri masuk bersama dalam aktiviti ini. Dan terima kasih kepada pihak sekolah asisten semua yang mana sudi bekerjasama dengan kami, dan kami juga sudi bersama dalam aktiviti yang mana melibatkan bahasa Melayu. InsyaAllah kami terus bersokongan untuk kita memajukan bahasa Melayu di kalangan masyarakat kita, insyaAllah. Dan ada apa lagi Encik Farida? Ada dah. Okey, baik. Terima kasih kepada semua untuk hari ini. Setakat ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cang Kantidi yang telah memberi kemasukan berupa komen. Jadi itu merupakan satu sumbangsih, satu kemasukan bagi kita, terutama pelajar dan juga guru, dan pelajar dan juga guru dalam kita menyampaikan pembelajaran kita, terutama tentang penggunaan bahasa, tentang penggunaan bahasa. Dan ini adalah satu hal yang sangat positif sekali. Memang ini wajar, bila ada komen, ini kita perlu atau kita ada perubahan. Kalau tidak ada komen, kita merasa wah kita hebat. Tapi alhamdulillah ini adalah satu kemasukan kepada kita semua. Terima kasih atas kerjasama dari Raja Pak Jalal yang selalu memberi bantuan dalam bentuk pengalaman dan pendidikan kepada kita. Mungkin ada tambahan dari Encik Farida, silakan. Ada tambahan dari Encik Farida, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dah bincang dekat sini sebelum ini bagi komen. Dekat sini sudah jelaskan segalanya. Suara jadi saya tadi
gelap. Okey. Halo. Okey. Suara begini ya. Tak boleh cakap. Bunyi Aca, dengar. Okey. Jadi apa? Google. Dan tadi saya sambil saya mencatat markah, mendengar pencapaian yang disampaikan oleh peserta seramai mungkin tak sampai 31 orang ya, kerana ada yang tidak menyertai. Saya juga ada beberapa idea dan bincang sama-sama acan kita yang berada di dalam bilik ini. Salah satunya ialah perkara yang sangat diperlukan oleh masyarakat kita di 3 wilayah ini, iaitu tentang khutbah ya Ustaz. Ya, tentang khutbah. Jadi tidak boleh kita lari tentang pembacaan khutbah, iaitu kemahiran membaca ataupun menyampaikan khutbah. Kalau membaca dah, kita nak menyampaikan khutbah. Jadi rumah kita ni saya rasa dah okey. Saya tanya Tuan Kartini, Malaysia macam ni atau tidak? Dia kata macam ni juga khutbah. Khutbah mempunyai identiti tersendiri. Mungkin saya juga tak pernah dengar kerana kita perempuan tak pernah solat Jumaat. Jadi mungkinlah kalau ada rezeki, kalau ada peluang, insyaAllah kita akan adakan cara memberi khutbah. Kita akan membuat bengkel untuk pelajar ataupun guru. InsyaAllah sekarang ni kita pun usaha berbincang dengan jaringan dengan cikgu-cikgu dari Malaysia. Yang kedua, apa tadi tak ingat dah. Maksudnya kemahiran menyampaikan khutbah ni kita ambil orang pakar dalam agama dan juga maksudnya mereka mempunyai pengalaman. Macam mana teknik-teknik menyampaikan khutbah, macam mana langkah-langkah yang harus disampaikan semasa menyampaikan khutbah, dan kita gabung dengan Malaysia. InsyaAllah kita akan bergerak ke depan. InsyaAllah seterusnya tentang apa tadi saya tak ingat. Banyak perkara dalam idea, tetapi tengok kepada masa, masing-masing sibuk lah, Ustaz amat tahu. Semalam tu kami balik maghrib pukul 7. Maksudnya maghrib di rumah pukul 7 lewat je. Maksudnya masing-masing sibuk, tapi walau bagaimanapun bahasa Melayu adalah amanah kita. Kita tak boleh makan gaji sekadar. Kalau kami lah makan gaji dalam universiti, kita tak peduli, kita tak prihatin terhadap masyarakat di luar, tak boleh. Itu merupakan kesalahan yang begitu besar bagi saya lah. Ya, oleh itu insyaAllah kita akan teruskan lagi dan cetus lagi idea saya. Saya tengok asistan ni maksudnya istiqamah. Melakukan bengkel, melakukan aktiviti, melakukan pertandingan, dan tahun ini lagi membangun, iaitu mengadakan festival bahasa Melayu. Tapi yang saya tengok kelompongan di dalam masyarakat sekarang ni, maksudnya khususnya di universiti kami, tak ada peluang Maimi Weti kalau bahasa Thai. Tak ada tempat untuk sekolah asistan dan juga sekolah-sekolah lain tu bertanding. Jadi merupakan satu kelompongan. Kelompongan ni maksudnya Chongwan. InsyaAllah kita akan, walaupun saya dan Acah Kartini, Acah Suela dan Acah Hasbullah hari ini 4 orang kami di sini tidak mempunyai kuasa di dalam universiti. InsyaAllah kita akan adakan ataupun carikan beberapa peluang di luar. Walaupun di dalam universiti kita tidak mempunyai wibawa, tapi insyaAllah selagi mana kita sehat, kita mempunyai rezeki, kita akan dapat teruskan lagi insyaAllah. Saya akan bincang dengan Malaysia ataupun Indonesia. Kalau Ustaz Dania ada jaringan, boleh ya hubungi, kita boleh bersama-sama kerana Indonesia sporting kalau banding dengan Malaysia lah. Kalau kita tengok itu. Nanti cikgu ada di sini. Saya bagi tahu cikgu Fariza kata hari ini ada pertandingan. Cikgu kata dia ni rapat dengan anak dia jadi COVID, mungkin dia tak sihat nak masuk. Tak tahu jadi atau tidak. Jadi begitulah. Terima kasih kepada sekolah asistan dan kami juga memohon maaf andainya berlaku kelemahan kesilapan khususnya dalam perhubungan
saya tak tengok Ustaz dan dia dah hantar lama. Saya ingat tak hantar lagi pening lah. Jadi masing-masing sibuk jadi lost contact di situ. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Acar Farida yang telah memberi kemasukan kepada kami, khususnya terutama tentang khutbah. Ya, memang ini sangat penting sekali khutbah, kerana khutbah itu merupakan asas dalam ibadah solat jemaat, ya. Oleh itu insyaallah kami di sini juga berusaha untuk melahirkan khatib-khatib, ya, yang berkualiti, dan insyaallah kita ada cita-cita dengan bincang-bincang dengan guru kita. Nanti kita bila kita cipta khatib-khatib ini, insyaallah kita akan sumbangkan khatib kita tu ke masjid-masjid, ya, di kampung-kampung. Ini merupakan satu kemasukan yang sangat bagus sekali. Dan akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada Jan dari Raja Cepat Yalah yang telah memberi sumbangsih segala bantuan dan kepada kita, sehingga acara kita dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Ya, dan terima kasih kepada staf-staf kerja semua, terutama ustaz, ustazah, para guru dan juga sekolah terutamanya yang telah mencetuskan idea untuk melahirkan bentuk pertandingan secara online, ya, secara online. Begitulah, ya, ada kesalahan dan kesilapan dari kami. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya kerana kali ini adalah kali pertama bagi kita, dan insya-Allah akan ada kali kedua, kali ketiga dan seterusnya. Semoga terus berkejaya, terutama dalam bidang bahasa Melayu. Insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari jiwa yang tak pasti, kini terbit tanpa sanksi. Cinta ini tiada henti. Dilepas sepenuh hati dengan nada lagu erti. Cinta ini tiada ganti. Sehingga kini ku tak menduga rasa yang dulu asing kini terjalin dan bersemi. Terima kasihku ikhlasnya untukmu, biarpun aku tahu ku bukan cinta terbaik. Terima kasihku hanyalah untukmu, biar apa berlaku kau tetap pemilik seluruh cintaku. Dari kalammu ilahi ku temukan cinta suci yang ku penuh untuk hidup ini. Sehingga kini ku tak menduga rasa yang dulu asing kini terjalin dan bersemi. Terima kasih
berikan cinta terbaik. Terima kasihku hanyalah untukmu. Biar apa berlaku, kau tetap pemilik seluruh cintaku. Kau pernah